Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap semua penonton berada dalam keadaan sihat dan bahagia selalu, insya-Allah. Pada video kali ini saya ada dua kisah seram. Kisah pertama berlaku di sebuah hotel di Pulau Pinang dan kisah kedua berlaku di sebuah unit pendaftaran, unit kecemasan di Amerika Syarikat. Kisah ni berlaku di sebuah hotel yang terletak di Tanjung Bunga, Pulau Pinang. Perkara ni berlaku sekitar tahun 80-an. Dalam kisah ni saya akan gunakan nama Ben untuk memudahkan penceritaan. Satu hari, Ben pergi ke Pulau Pinang atas urusan kerja. Dia pergi dekat kawasan Tanjung Bunga. Dia ada kerja kat situ. Jadi dia perlu cari hotel lah. Perlu cari bilik untuk bermalam dekat situ. Ben pun jumpalah hotel tu. Dan dia bayar satu bilik single ni. Dah dapat je kunci, Ben terus pergi dekat bilik tu. Bila Ben dah masuk dalam bilik tu, Ben letakkan semua barang-barang dia, beg-beg dia atas tilam. Dan dia duduk berehat. Masa tu badan dia dah penat, badan dia dah rasa melekit tak selesa. Jadi dia nak mandilah pada masa tu. Ben dia tak bawa tuala. Dalam beg dia tak ada tuala sebab dia dah rancang daripada awal lah. Dia nak check in hotel, jadi mesti hotel ada sediakan tuala. Ben carilah tuala, dia tengok atas tilam tak ada, dia tengok dekat dalam almari tak ada, atas meja tak ada. Lepas tu dia check dalam bilik air pun sama, tak ada. Jadi pelik lah kat situ. Sebab hotel ni walaupun semurah mana pun hotel tu, biasanya memang ada sediakan tuala. Jadi Ben ni fikir mungkin pihak housekeeping masa dia kemas bilik tu, pekerja housekeeping tu lupa nak letakkan tuala dalam bilik tu. Jadi Ben pun call lah pihak housekeeping hotel tu. Dia minta lah satu tuala. Lepas tu staff yang angkat panggilan tu cakap, sekarang ni staff housekeeping semuanya sedang rehat. Rehat makan tengah hari. Jadi dia minta maaf lah, pihak dia minta maaf dan minta Ben ni tunggu lagi setengah jam. Ben pun tak ada masalah lah. Tunggu je lah setengah jam. Ben pun letak balik telefon. Sementara nak tunggu tuala tu sampai, Ben ni kemaslah dulu barang-barang dia kan. Bawa keluar daripada beg tu sambil Ben ni tengok TV. Sedang Ben kemas-kemas barang tu, tiba-tiba pintu bilik dia diketuk. Masa tu Ben ni terfikirlah siapa pula datang ni. Lepas tu Ben pergilah menuju ke arah pintu dan dia tengok melalui lubang pintu. Kan kalau bilik hotel dia ada lubang pintu tu kan, kita boleh intai ikut lubang tu. Dia pun tengoklah. Bila Ben tengok dekat luar ada seorang pekerja hotel tercegat berdiri di depan pintu. Ben pun bukalah pintu tu. Bila Ben dah buka pintu, dekat depan pintu tu ada berdiri seorang staff housekeeping perempuan yang berbangsa India. Di tangan staff housekeeping tu ada satu tuala dan dia hulurkan kepada Ben. Ben pun ambil lah tuala tu. Masa tu Ben tengok dekat name tag perempuan tu. Ada nama Lechmi. Tertera nama Lechmi pada name tag tu. Jadi Ben pun ucapkanlah terima kasih. Terima kasih Lechmi. Tapi masa tu Ben tengok pekerja tu macam tak sihat. Dia daripada tadi tunduk ke bawah saja. Dan dia tak ada respon dekat ucapan terima kasih Ben ni. Dia sekadar pusingkan badan dan bergerak menuju ke arah lift. Masa tu Ben terperasan perempuan ni, pekerja India yang nama Lechmi ni berjalan dalam keadaan yang sedikit pelik lah. Tak normal lah cara dia jalan. Dia jalan seolah-olah terhencut-hencut. Macam kaki dia ni sakit. Lepas tu Ben terperasan dekat bahagian belakang badan dia, dekat baju bahagian belakang, baju dan seluar, nampak macam ada kesan kotor. Lepas tu ada koyak-koyak sikit. Ben pun terfikirlah apa dah jadi dekat pekerja ni. Masa tu dia tak fikir pelik lagi, cuma dia rasa kesian lah. Sedang sakit macam ni pun datang kerja juga. Ben tutup balik pintu bilik tu dan dia terus pergi mandi. Lama juga Ben ni mandi, lebih kurang 10 ke 15 minit macam tu. Bila Ben dah siap mandi, Ben baring atas katil sambil tengok TV. Pada masa tu sekali lagi pintu bilik dia diketuk. Dan kali ni ada suara housekeeping. Dia dengar daripada luar suara pekerja. Ben pun pergilah buka pintu. Bila Ben buka pintu, ada seorang staff housekeeping ni sedang berdiri dan hulurkan tuala kepada Ben. Pekerja lelaki lah. Pekerja tu cakap, cik, ni tuala yang cik minta tadi. Kami minta maaf lah sebab lambat sikit hantar. Masa tu Ben rasa pelik lah.
Ben pun cakap lah dekat staff tu, tak apa, tadi dah ada seorang staff housekeeping hantar tuala dekat saya, staff India perempuan tu. Masa tu staff tu macam terkejut. Lepas tu dia tanya, staff perempuan yang India? Lepas tu Ben cakap lah, staff perempuan India. Kalau tak silap saya, nama dia Lakshmi. Bila staff tu dengar je Ben ni sebut nama Lakshmi, mata dia jadi macam bulat. Dia macam terkejut. Lepas tu dia tanya Ben sekali lagi, betul ke nama dia Lakshmi? Lepas tu Ben cakap lah, saya tengok dekat name tag dia tu ada nama Lakshmi. Lepas tu Ben nampak staff ni, dia macam telan air liur. Lepas tu dia macam gosok-gosok belakang leher dia. Ben tanyalah, kenapa, ada apa-apa tak kena ke dengan Lakshmi tu? Lepas tu staff tu macam terdiam sekejap. 2-3 saat lepas tu barulah dia bagi tahu Ben. Tapi dia bercakap dalam keadaan perlahan lah. Cik macam ni cik, kalau orang yang cik nampak tu memang betul nama dia Lakshmi, saya rasa cik dah nampak benda lain. Sebab dekat hotel ni memang ada pekerja housekeeping, staff housekeeping yang bernama Lakshmi. Tapi baru je tadi, masa waktu rehat, Lakshmi tu dia nak pergi ke gerai makan di seberang jalan. Dia dilanggar oleh kereta dan dia dah mati dekat tempat tu juga, di tempat kejadian. Staff tu bercakap dalam keadaan yang sangat sedih. Bila Ben dengar staff tu cerita macam tu, dia jadi terkejut, dia jadi keliru dan dia jadi takut. Sebab kalau betul lah Lakshmi tu dah dilanggar kereta, dah mati waktu rehat tadi, siapa yang hantar tuala tu dekat dia? Sebab dia dah guna tuala tu, dia dah mandi dan dah guna tuala tu. Walaupun kejadian ni dah lama berlaku, tapi Ben masih lagi tak dapat lupa. Dia pernah berhadapan dengan satu makhluk yang menyerupai orang yang dah meninggal dunia. Kisah ni berlaku pada tahun 2007 di sebuah hospital tempatan di Amerika Syarikat. Dalam kisah ni saya akan gunakan nama samaran Ellie untuk memudahkan penceritaan. Pada tahun 2007, Ellie bekerja sebagai seorang staf di unit pendaftaran di sebuah hospital tempatan di Amerika Syarikat. Di hospital tempat Ellie bekerja, di unit dia tu, unit pendaftaran tu, kalau terima panggilan daripada unit kecemasan, maknanya ada pesakit baru yang baru masuk, baru sampai. Dan staf-staf pendaftaran yang ada di unit pendaftaran ni akan bergile-gile pergi ke unit kecemasan tu untuk ambil maklumat pesakit. Maklumat pesakit yang baru sampai tu kemudiannya akan dimasukkan ke dalam komputer, ke dalam sistem hospital. Maknanya kerja sebagai staf pendaftaran ni memang dah biasa, berulang-alik daripada unit kecemasan ke unit pendaftaran, kemudian balik semula ke unit kecemasan, macam itulah. Sebab biasa kalau dia orang nak daftar pesakit ni, dia orang akan ambil kad pengenalan, lepas tu lesen dan juga kad insurans. Pergi key in, masuk dalam data, lepas tu pergi hantar balik dekat waris ataupun dekat staff-staff yang ada di unit kecemasan tu. Bila maklumat dah ada dalam sistem data hospital, barulah dia orang ni boleh uruskan perkara-perkara lain. Contohnya nak buat kertas kerja, lepas tu nak buat report, nak buat order ubat-ubatan semua, dan banyak lagi prosedur-prosedur lain lah, ikut kepada kesesuaian kes yang dah masuk tu. Masa tu unit pendaftaran ada terima satu panggilan daripada unit kecemasan, dan pada masa tu adalah giliran Ellie untuk pergi ambil maklumat pesakit. Bila Ellie dah sampai dekat pintu unit kecemasan tu, ada sekumpulan paramedik sedang tolak seorang pesakit ni menggunakan stretcher. Paramedik tu hulurkan satu beg tangan yang berwarna hitam kepada Ellie. Dia dah tahu kan, Ellie ni datang daripada unit pendaftaran nak ambil maklumat pesakit. Ellie pun ambil lah beg tu. Pada masa tu perempuan yang ada atas stretcher tu, terbaring atas stretcher tu, pesakit tu lah, pegang tangan Ellie. Jadi bila tangan dia pegang, Ellie ni tengoklah ke arah pesakit tu. Masa tu Ellie berdiri di tepi stretcher. Ellie pandang ke arah pesakit tu. Pesakit tu adalah seorang perempuan yang dah berumur. Daripada anggaran Ellie mungkin dah berumur sekitar 90 tahun. Tubuh perempuan tu kurus kering dan nampak sangat lemah lah. Perempuan tua tu tak pakai baju pada masa tu. Dan perempuan tua tu nampak sukar nak bernafas. Masa tu perempuan tua tu memandang tepat ke arah mata Ellie. Dan perempuan tua tu bercakap dalam keadaan yang lemah lah. Dia minta tolong dekat Ellie, tolong bantu dia. Ellie ni rasa kesian lah. Lepas tu Ellie ni tolonglah tolak stretcher tu sekali dengan geng-geng paramedik ni masuk ke dalam unit kecemasan. Dan pesakit perempuan tua tu
dia ditempatkan di bilik nombor 8. Bila pesakit tu dah selamat berada dalam bilik nombor 8, Ellie pun ambil lah beg tangan pesakit tadi, yang paramedik bagi tadi, dan dia tengoklah apa yang ada dekat dalam. Dia pun ambil lah, masa tu dia ambil lesen pesakit, lesen memandu pesakit, dan juga kad insurans, kad insurans pesakit. Lepas tu Ellie pergi balik ke unit pendaftaran. Bila dah sampai dekat unit pendaftaran tu, Ellie masukkanlah maklumat-maklumat tu dalam komputer, masuk dalam sistem data hospital. Bila dah siap semua tu, Ellie pun pergi balik dekat unit kecemasan. Bila Ellie masuk balik dalam unit kecemasan tu, Ellie ni terkejut, sebab dekat depan bilik nombor 8 tu, di kawasan lorong, ada ramai orang-orang tua sedang berdiri. Ellie bilang ada berapa orang? Ada 12 orang pada masa tu, berada di lorong depan bilik nombor 8. 6 orang berdiri di tepi dinding belah kanan, 6 orang lagi berdiri di tepi dinding belah kiri. Orang-orang tua yang 12 orang tu, ada lelaki, ada juga perempuan. Masa tu Ellie ni rasa hairan lah, rasa pelik lah. Macam mana dia orang ni semua boleh masuk dalam unit ni? Sebab biasanya kalau unit kecemasan ni, dia tak benarkan orang masuk. Orang ramai-ramai yang tak ada urusan ni masuk. Masa tu Ellie nak masuk balik dalam bilik nombor 8 tadi, sebab dia nak pulangkan balik lesen pesakit tu, dan juga kad insurans pesakit tu, yang perempuan tua tu tadi. Jadi Ellie pun lalulah di depan orang-orang tua tu. Kan dekat sebelah kanan ada 6 orang, sebelah kiri ada 6 orang. Ellie terpaksa lalu dekat tengah-tengah tu untuk masuk ke dalam bilik. Masa Ellie lalu tu, Ellie terdengar seolah-olah dia orang ni bersembang. Tapi perlahan lah, suara dia sangat-sangat perlahan. Tapi Ellie masih lagi dapat dengar apa yang dia orang sebut. Antara benda yang Ellie ni terdengar adalah, ada yang cakap, ada antara orang tua tu cakap, orang ni dah nak mati. Dia dengar, Ellie dengar. Lepas tu ada juga yang cakap, dia ni orang baik. Itulah apa yang Ellie dengar. Ellie fikir mungkin orang-orang tua yang ada di luar bilik 8 ni sedang bercakap pasal pesakit yang baru masuk tu, makcik tua tu. Ellie pun masuklah dalam bilik 8 tu. Ellie letakkan balik lesen dan juga kad insurans perempuan tua tu tadi. Pada masa tu, Ellie ni terasa di telinga sebelah kanan dia seolah-olah disentuh oleh sesuatu. Dan dia terdengar satu bisikan. Bisikan tu sangat jelas lah, agak kuat lah. Dia dengar ada suara yang cakap, suara perempuan. Suara perempuan ni bercakap, dia akan mati. Ellie ni terkejut lah, cepat-cepat dia berpaling. Dia pandang ke arah jururawat yang sedang merawat makcik tua tu. Ellie tanyalah, ada cakap apa-apa tak tadi dekat saya? Jururawat tu pandang pelik dekat Ellie. Dia cakap lah, tak ada cakap apa-apa pun. Lebih kurang 2-3 saat lepas tu, bilik 8 tu menjadi kecoh, menjadi macam cemas lah. Dan jururawat tu nampak kelang kabut keluar daripada bilik dan panggil doktor. Bila doktor datang, doktor cek keadaan perempuan tua tu. Doktor sahkan perempuan tua tu dah meninggal dunia. Bila perempuan tua tu dah meninggal, Ellie ni nak keluar lah, nak pergi balik ke unit pendaftaran, untuk dia update lah apa yang dah jadi kan. Tapi masa tu, bila Ellie keluar daripada bilik 8, dia tengok dekat lorong depan bilik 8 tu dah tak ada orang. Tadi orang ramai, ada 12 orang tua berdiri dekat sepanjang lorong tu. Masa tu Ellie rasa pelik lah, pergi mana pula dia orang ni. Lepas tu Ellie ni pergilah dekat kaunter, tapi masih lagi dekat dalam unit tu. Kalau siapa-siapa yang duduk dekat kaunter tu, mesti akan nampak di sepanjang lorong, termasuklah di depan bilik 8 tu. Dia tanyalah petugas yang ada dekat situ, tadi nampak tak orang-orang tua ni pergi mana? Lepas tu petugas ni pandang ke arah Ellie dalam keadaan yang pelik lah. Petugas tu tanyalah, orang-orang tua mana? Lepas tu Ellie ni jelaskan lah dekat petugas tu, tadi ada ramai orang-orang tua, ada 12 orang tadi berdiri depan bilik 8 tu. Lepas tu petugas tu diam sekejap. Lepas tu dia cakap dekat Ellie, kamu ni mengigau ke? Mana ada orang dekat lorong depan bilik 8 tu? Lepas tu petugas tu menambah lagi satu, kalau betul lah ada orang tua ramai-ramai nak masuk dalam unit ni, saya memang tak akan benarkan dia orang masuk. Sampai sekarang ni Ellie masih lagi tak tahu siapa sebenarnya 12 orang tua yang dia nampak berdiri dekat depan bilik nombor 8 tu. Setakat tu sajalah video saya pada kali ni. Saya harap semua penonton terhibur. Jika anda suka dengan video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah.
Janganlah kita takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum.